menyumbangkan kepada infak untuk saham akhirat kita. Bukan saja yang tadi cakap jelas untuk 8 asnaf, yang lain pelaburan jangka panjang kita. Kita buat bangunan, kita bantu orang sakit, kita bantu pendidikan yang diperlukan. Banyak lagi yang diperlukan. Gelandangan sebagai contoh, kita bantu pelajar-pelajar sekolah yang memerlukan peranti misalnya. Masa inilah saya rasa koperasi-koperasi perlu bantu. InsyaAllah Tuhan kata apa yang diberikan insyaAllah akan datang balik kepada kita. Saya nak berkongsi surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik lelaki dan perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang melebihinya. Jadi dah jelas dan bersuluh, kita sama-samalah melaksanakannya, menghayatinya dan mengamalkan dalam diri kita, dalam berkoperasi dan berorganisasi. Dan akhirnya saya nak mencadangkan IKIM pun cuba wujud koperasi IKIM. Baik, Datuk, itu kita anggap sahut cabaran tersebut. Kita harap sahabat-sahabat kita, khususnya dari kelab kaki tangan, boleh gerakkan usaha tersebut untuk mewujudkan koperasi tersebut di IKIM. Datuk pasti tahulah kan. Apa pun, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Datuk untuk perkongsian hari ini. Kita doakan juga Datuk sentiasa sihat walafiat bersama-sama warga dan keluarga angkasa. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah, Datuk, ya. Baik, Datuk. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tetamu kita pagi ini untuk episod ketiga musim kelima Mesra Koperasi yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ali Hassan dan yang merupakan naib presiden Angkasa. Ya, dan pastinya perkongsian untuk Mesra Koperasi bersama Angkasa tadi mengakhiri Warna Pagi edisi hari Rabu hari ini, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin. InsyaAllah hari ini Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari katanya akan menyambung ataupun akan bercerita tentang penampilan Nabi SAW, dan khususnya ada warna merah hari ini. Bila masa Nabi atau Rasulullah SAW menggunakan warna merah, nantikan perkongsiannya sebentar lagi. Untuk Warna Pagi, jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara Mesra Koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 0378007800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui Skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 0378846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan dijangka dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Meskipun sasaran sebenar program itu tamat ialah pada Februari 2022. Menteri Penyelaras program itu, Khairi Jamaluddin, berkata keyakinan tersebut adalah berdasarkan tahap kecekapan dan juga profesionalisme Kementerian Kesihatan KKM selain ketibaan vaksin mengikut jadual. Beliau berkata selain itu pada fasa ketiga, pusat vaksinasi mega akan ditubuhkan antaranya di dalam stadium serta pusat persidangan, dan langkah ini bakal menyaksikan lebih ramai orang dapat divaksinasi pada satu-satu masa. Kata beliau semasa ditemu bual melalui panggilan video dalam program Bicara Naratif di RTM malam tadi.
Kementerian Belia dan Sukan KBS berpuas hati dengan tahap pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP yang ditunjukkan oleh pemain industri sukan dan rekreasi di Selangor. Timbalan Menterinya Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, sekiranya industri sukan dan rekreasi terus memperlihatkan kepatuhan yang tinggi, pihaknya percaya Majlis Keselamatan Negara akan memberikan lebih kelonggaran kepada industri berkenaan. Katanya dalam sidang akhbar selepas melakukan lawatan berkenaan di Shah Alam semalam. Kementerian Pendidikan, KPM dan Majlis Keselamatan Negara MKN akan mengadakan perbincangan hari ini mengenai kelonggaran kepada ibu bapa merentas daerah dan negeri bagi menghantar anak ke sekolah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan perbincangan itu akan diumumkan Khamis ini dengan mengambil kira sekolah bakal dibuka secara berperingkat bermula 1 Mac. Katanya pada sidang media perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kuala Lumpur semalam. Jumaat lepas KPM menetapkan pembukaan sekolah bermula 1 Mac ini untuk murid sekolah rendah iaitu prasekolah tahun 1 dan 2. Manakala murid tahun 3 hingga tahun 6 pula bermula pada 8 Mac. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 14 Februari 1992, Pusat Latihan Sumber Manusia Selangor telah ditubuhkan. Kerajaan Negeri Selangor dan Yayasan Basmi Kemiskinan YBK telah menandatangani memorandum persefahaman bersama 7 buah syarikat yang bertaraf antarabangsa bagi penubuhan pusat latihan tersebut. Melalui pusat ini, kerajaan negeri berharap dapat meningkatkan jumlah tenaga mahir dalam membantu mencapai matlamat pembangunan sumber manusia. Pusat latihan tersebut menjadi landasan untuk mengenengahkan kebolehan golongan belia menceburkan diri dalam sektor perindustrian. Pusat latihan tersebut beroperasi pada bulan Mei 1992 dan dikendalikan oleh pegawai dan tenaga kerja mahir yang disediakan oleh 7 syarikat berkenaan. Kerajaan Negeri Selangor menyeru semua pihak melipat gandakan latihan untuk menambah bekalan tenaga kerja mahir bagi Negeri Selangor. Sesungguhnya, penubuhan pusat latihan tersebut mampu melahirkan tenaga kerja mahir dalam industri pembuatan, khususnya dalam sektor elektronik. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Jom jadi
memanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot Warna Pagi, Destinasi dan Ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam duha juga salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif, insya-Allah. Bersama-sama kita layari 3 jam bersama dengan Yati bermula 10 pagi ni sampai ke pukul 1 tengah hari nanti, insya-Allah. Dah pun selesai tugasan Warna Pagi bersama dengan Hazwan dan juga Sufian. Jadi terima kasih pada mereka berdua yang telah pun berceloteh dari seawal 6 pagi kan sampai ke 10. Moga-moga 4 jam tersebut memberi manfaat dan impak positif dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita bakal kongsikan dengan anda perkongsian rahmatan lil alamin. Kita nak sambung lagi pengajian kita tentang sunnah dalam penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak fokus tentang pakaian berwarna merah. Saya pakai baju warna merah hari ini. Jom, mudah-mudahan membantu kita untuk lebih memahami tentang sunnah dan keduanya untuk kita lebih bersemangat menjalani kehidupan kita dengan kita penuhkan dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh terbaik untuk sama-sama kita ikuti dan teladani, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, kita bakal kongsikan nanti menerusi Facebook IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Kita akan bersiaran secara langsung di situ dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bagi yang menonton di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi sama-sama dapat menyemarakkan ataupun dapat sentiasa mengamalkan sunnah dalam kehidupan, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, kita nak mulakan hari ini sebagai pembuka tirai aspirasi edisi Rabu. Kita ada Halim Ahmad dan juga Zain dengan Benar. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemakan saya Nur Hayati Paradi.
saya Ustazah Isfadia, sahabat pendengar, Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Ina, badan aku asyik letih lah sejak mengandung ni. Apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Las? Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh, tahu. Las yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah atau www.las.my. Al-Quran merupakan kitab petunjuk sepanjang zaman. Ia menjelaskan hakikat diri, amanah dan tanggungjawab selain kesudahan hidup insan di dunia ini. Namun disebabkan pengaruh tertentu, petunjuk Al-Quran semakin dilupakan. Apatah lagi apabila diuji dengan ujian dan kesulitan. Makna diri serta tujuan hidup dirabui. Lantas kehidupan diselubungi kekecewaan dan kealpaan. Penyelesaian terbaik bagi masalah ini sudah pasti dengan kembali menurut petunjuk Al-Quran. Seminar sehari pembangunan minda Qurani ini akan membahaskan semua persoalan penting ini, iaitu takrif, ciri dan kepentingan minda Qurani, punca kehilangan makna diri dan tujuan hidup serta hakikat diri insan. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof, Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Haji Husin dan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Berminat untuk hadir, sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6325 atau 322. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami menerusi perkongsian di Aspirasi. Dan untuk slot pertama hari Rabu, tak lain tak bukan kita akan bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin. Dan pun bersedia di hujung talian. Yang mana anda yang ikuti di FB IKIM FM saat ini ataupun YouTube channel IKIM, anda dah boleh saksikan dah Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khabar? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi dapat bersama dengan rakan pendengar untuk perkongsian kita pada hari ini. Kita masih lagi dalam silibus kita tentang penampilan baginda Rasulullah SAW. Kita nak belajar tentang sunnah rasional di sebaliknya. Dan juga hari ini kita nak fokus tentang pakaian berwarna merah. Ada tadi yang kata, saya pakai baju merah hari ini. Kan? Alhamdulillah. Moga-moga dengan perkongsian kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Rusdi, kita akan lebih faham, kita ada ilmu dan kita mengamalkan ilmu tersebut. Moga-moga ada pahala kita setiap kali kita melaksanakan sunnah tersebut. Dan kita berikan pada Ustaz untuk mukadimah kita pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma DJ Yati yang tak jemu-jemu untuk bersama kita, kalau dia jemu habislah kita kan. Dan seterusnya kepada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan tak dilupakan kepada sidang penonton yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga page saya sendiri Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, satu berita gembira pada kita. Kita insya-Allah mudah-mudahan ada sinar di hujungnya kan. Apapun sebenarnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat ni sebagai usaha je, vaksin ini sebagai usaha, dan mudah-mudahan
Yalah, kalau dah ni semua kita dapat menjalani kehidupan sebagaimana biasa, tapi yang paling penting semua yang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita nak masuk kali ini dengan Ramadan dengan penuh keceriaan, penuh semangat. Kita tak nak macam tahun lepas kita tak dapat berjamaah di masjid, solat tarawih di masjid, buka puasa di masjid, bertadarus di masjid. Tapi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan ruang untuk kita pada tahun ini yang berbaki 49 hari lagi untuk kita masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Sidang penonton dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pertemuan kita lepas kita dah bicara tentang kebaikan warna hijau. Kebaikan warna hijau. Yang pertama, pakaian hijau ni kalau ikut nasional akhlaknya adalah pakaian ahli syurga. Allah sebut dalam surah Al-Insan ayat 21, alaihim thiyabun sundusin khudrun wa istabraq. Ke atas mereka, yang ini penghuni-penghuni syurga, akan dipakaikan dengan pakaian daripada sutera yang lembut berwarna hijau dan daripada sutera yang kasar. Jadi warna hijau ni ada pakaian ahli syurga. Kenapa? Yang pertama, kalau dari sudut sainsnya, warna hijau ni warna yang mengurangkan stres mata kita. Yang kedua, Allah SWT dari sudut psikologi, warna hijau ni adalah warna yang mempunyai kesan menenangkan pada mata, kesan menenangkan pada mata. Dan seterusnya, warna hijau ni adalah warna kedamaian, warna kedamaian ataupun warna nature, warna semula jadi. Kan, dari sudut kesihatan pula, dia dapat merehatkan badan dan mengurangkan tekanan. Jadi kalau kita banyak lihat yang berwarna hijau ni, dia akan dapat merehatkan badan dan mengurangkan tekanan. Yang kedua, warna hijau ni dia ada kesan penyembuhan, kesan penyembuhan untuk mata. Dan yang keempat, dia mampu untuk meningkatkan kesihatan penglihatan seseorang. Itu dari sudut kesihatan. Okay? Hari ini kita nak bincang, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, warna merah. Warna merah. Sebab itu kalau siapa yang begitu kita di FB, boleh dapat slide saya di belakang ni. Kita pancarkan di TV di belakang saya ni. Tulisannya terlindung sikit kan, tapi insyaAllah yang tak dapat ikuti kita di FB kali ni boleh mendengar suara saya dengan baik, insyaAllah. Okay. Hadis daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an, katanya, aku melihat Rasulullah SAW memakai pakaian yang berwarna merah. Aku seolah-olah melihat ada kilauan di betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku seolah-olah melihat ada kilauan di betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti kita bincang dari sudut psikologinya warna merah ni kenapa sehingga dilihat oleh Abu Juhaifah ni ada cahaya, ada kilauan di betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab kalau kita lihat pun nanti cara Nabi berpakaian pun baginda kain sarungnya ataupun dia separuh jubah, separuh betis. Dan kalau kita bicara tentang komis yang kita bincang, kana ahabbu thiyabi ila Rasulullah SAW, sesungguhnya pakaian yang paling digemari oleh Nabi SAW adalah al-komis. Komis ni dia baju yang panjang sehingga separuh betis Nabi SAW, separuh betis Nabi SAW. Okey. Yang kedua, kalau kita bicara hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, tidak aku lihat seorang yang lebih cantik mengenakan pakaian berwarna merah melainkan Rasulullah SAW. Ketika itu ada satu lagi yang menyebut bahawa aku saling melihat bulan dan baginda SAW. Ternyata baginda lebih cantik daripada bulan. Tercantik daripada bulan. Okey. Dari sudut rasional, kalau kita bincang, warna merah ini sebenarnya adalah warna pakaian basahan Nabi SAW. Kita dah bincang warna putih adalah pakaian ibadah Nabi SAW. Sebab putih ni bagaimana Nabi sebut dalam hadis, alaikum bil bayad, hendaklah kamu pakai pakaian warna putih, fa innaha atyab wa athhar, kerana dia lebih suci dan lebih bersih. Lebih bersih. Jadi pakaian ibadah Nabi SAW, Nabi sentiasa bersih. Jadi Nabi pakai warna putih, ataupun kita boleh iktibarkanlah dengan warna cerah. Macam saya pakai baju hari ini, dia agak cerah sikit. Boleh diiktibarkan dia sebab
dia kalau warna cerah ni dia mudah untuk kotor. Bila kotor kita akan sentiasa bersihkan. Sebab itu putih adalah pakaian ibadah Nabi SAW. Dan kita sunnah juga memakai baju warna putih ketika mana solat Jumaat dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian nanti selepas ni kita akan bicara warna hitam. Hitam adalah pakaian perang Nabi SAW. Okey, pakaian perang. Kenapa pakaian perang? Pertama, nampak hebat, nampak gah. Yang kedua, kalau ada perut-perut yang boncit tu dia dapat tutup bentuk badan kan. Jadi itu adalah strategi perang Nabi SAW. Yang kemudian hitam ni baju yang ialah kalau kotor tak nampak dia kotor. Tak nampak dia kotor. Itu hitam ataupun baju yang berwarna gelap adalah pakaian perang Nabi SAW. Okey. Hijau adalah pakaian Nabi untuk berdakwah. Sebab hijau ni adalah warna yang menenangkan mata seorang. Kalau orang tu stres, orang tu emosi, bila melihat baju warna hijau yang dikenakan oleh Nabi SAW, akan turun sikit stresnya, akan turun sikit kemarahannya. Dia jadi tenang. Jadi Nabi berdakwah dengan baju warna hijau. Sebab itu bila kita sebut warna merah ini adalah pakaian basahan Nabi SAW. Istilah basahan ni adalah pakaian yang bukan ada sempena apa-apa. Walaupun kita bincang tadi sunnah kita pakai warna putih itu adalah pakaian harian kita. Sebab secara tak langsung menyebabkan kita jadi seorang pembersih. Tetapi merah, biru, kuning ini adalah pakaian harian Nabi SAW atau pakaian basahan. Nabi juga memiliki baju berwarna merah. Nanti insya-Allah kita bincang tentang bab hukum, sebab ada hukum baju warna merah. Jadi saya tak langsungnya dua hadis ni memberi syarat pada kita hukum pakai baju warna merah harus. Okey, selesai. Yang kedua, kenapa Abu Juhaifah tadi menyebutkan bahawa seolah-olah aku melihat ada kilauan di betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda ni dia asmarul laun. Kulit Nabi SAW ni bercahaya. Asmar ni maksudnya azharul laun. Dia bercahaya. Sebab itu ada hadis yang lain dia kata bila aku melihat Nabi SAW seolah-olah Nabi ni seumpama kilauan mata pedang. Sebab kulit Nabi ni putih. Kulit Nabi putih, tapi bukan putih yang melepak tu, dia putih kemerah-merahan. Jadi orang yang memakai baju warna merah, kulit yang putih lebih tertonjol, lebih jelas terlihat, dan kemudian dia lebih kelihatan menarik. Jadi kalau orang putih Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang putih ni pakai baju warna merah, kulitnya tu kita istilahkan dalam bahasa Inggeris terus ada shining, terus ada macam cahaya. Yati di konti pun tudungnya kemerah-merahan. Dengan kulit yang putih, dia akan memberikan cahaya pada kulit seseorang. Kena pula Nabi SAW, dia azhar laun. Azhar ni putih yang kemerah-merahan. Jadi orang yang putih pakai warna merah, orang yang putih pakai warna merah, dia Allah SWT dia tertonjol kecantikannya. Kulitnya terus nampak bersinar. Sebab itulah Abu Juhaifah sebut dalam hadis bahawa seolah-olah aku lihat ada kilauan di hujung di tengah-tengah betis Nabi SAW. Dan Al-Bara' bin Azib kata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cantik yang mengenakan pakaian putih melainkan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah memang ada cantik dah. Lepas tu memiliki kulit yang azhar laun, maksudnya kulit yang bersih, kulit yang bercahaya, kulit yang apa kita panggil ada shining, ada kilauan. Sebab itu dia kata tak ada orang yang lebih cantik melainkan baginda SAW. Sebab itu kalau orang yang berkulit gelap Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kalau kita orang yang berkulit gelap ni pakai baju warna merah, dia akan nampak jelas sangat kegelapan dia tu. Kulitnya gelap tu akan nampak jelas. Itu kadang-kadang orang yang kulit gelap ni tak sesuai dia pakai warna merah. Dia kena pakai warna yang sama ada warna hitam ataupun warna putih yang cerah je lah, putih yang cerah. Okey, sebab kalau merah ni dia akan nampak sangat, dia tu kalau gelap nampak sangat gelap. Nampak sangat gelap. Okey, selesai insya-Allah. Seterusnya merah ni ataupun dipanggil mu'asfar. Ada khilaf dari sudut ulama.
Dan hukumnya mengikut keadaan. Yang pertama sekali adalah harus pada dasarnya memakai pakaian berwarna merah ni hukumnya harus. Sebab baginda As-Salam memakai pakaian yang berwarna merah. Ada dua hadis daripada Abu Juhaifah dan Al-Bara' bin Azim memakai pakaian yang berwarna merah. Itu jadi hukum asalnya harus. Okey. Tetapi ada satu hadis yang Sayyidina Umar pernah menegur seorang seorang lelaki memakai pakaian yang berwarna merah. Dan ketika itu terlampau tertonjol sangat dia. Lalu Sayyidina Umar mengarahkan dia untuk pulang menukar baju yang lain, untuk pulang dengan baju yang lain. Jadi dia boleh jatuh hukum haram bila memakai warna merah ni, terutama orang perempuan. Kalau dia pakai tu dia tertonjol sangat. Merah yang dipakai tu merah yang terlampau menyala sangat, sehingga kalau dia datang ni, mata orang yang melihat tu akan tertumpu ke arah dia, akan beralih ke arah dia. Okay? Jadi hukumnya haram kalau tabarush, kalau ada melampau dari sudut cara berpakaian. Okay? Yang kedua, kalau warna merah ini membawa kepada menunjukkan kepada sifat perempuan yang tak baik ataupun menyerupai orang kafir, hukumnya haram. Tapi pada dasarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai warna merah ni hukumnya harus di sudut itu. Lepas tu ada doa kalau kita pakai pakaian ni, kan? Allahumma, kita sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah yang baik daripada pakaian ni, kan, wa khairu minhu, dan aku memohon kepada kamu kebaikan atas pakaian ini dan kebaikan daripadanya. Kemudian aku berlindung daripada keburukan baju ini dan keburukan yang datang daripadanya. Jadi kalau kita pakai pakaian ni, kita kena doa pada Allah SWT, mudah-mudahan pakaian kita tidak akan menimbulkan keburukan untuk diri kita dan keburukan pada orang lain sebab pakaian tersebut. Jadi itu yang kita nak bicara, warna merah. Sedikit lepas ni kita akan masuk Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dari sudut personality psychology. Dari sudut warna merah ni apa? Baik, Alhamdulillah, itu baru awalan dan Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz membawakan kita tentang warna merah, humairah, menyerlah, segala-galanya lah. Tapi Masya Allah, tapi Alhamdulillah bila Ustaz sentuh tentang hukum tadi juga memberikan satu impak yang positif untuk kita sama-sama perhati baik semula apa yang kita pakai, bagaimana cara kita memakaikannya. Dan insya Allah kita akan berhenti rehat seketika lepas ni, tentang personality dan sebagainya kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda yang sedang menonton, menyaksikan, ikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini ataupun di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari, anda boleh tekan butang share supaya lebih ramai lagi, selain daripada pakai baju merah, tapi dapat pahala pakai baju warna merah, insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Kita sambung perkongsian sunnah dalam penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan warna merah. Rupanya ramai juga sahabat-sahabat kita ada yang berkongsi warna merah jambu, ada merah merun, ada merah bata, macam-macam merah rupanya kan, masya-Allah. Tapi semua tu dalam kategori merah. Dan kita nak sambung lagi pengajian kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari secara dari sudut psikologinya bagaimana, dari sudut kesihatan juga, insya-Allah kita akan kongsikan. Silakan Ustaz. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik dengan pendengar kita di FB IKIM FM, Syarifuddin Syarif. Tu yang orang kata merah sangat mangah. Merah sangat mangah dikatakan. Betul, nampak kan? Dari sudut orang kita sendiri pun, kalau kita pakai pakaian, orang perempuan terutamanya, bila memakai pakaian yang merah yang terlampau terang, akan timbul fitnah sebenarnya. Itu yang boleh membawa kepada hukum haram. Sebab pakaian dipakai itu dia tertonjol, sangat tertonjol. Sebab itu kalau kita bincang tentang pakaian warna merah ini, sebenarnya baginda SAW dia bukan merah yang merah semata-mata. Bukan merah semata-mata. Dia pasti ada jalur warna hitam. Dia ada jalur warna hitam ataupun ada corak warna selain daripada warna merah. Selain daripada warna merah. Sebab kalau nak dara pakai tepi jalan lalu pun akan dikacau. Merah sangat mangah kan. Kalau dia pakai baju warna lain, orang tak cakap hijau sangat mangah, tak ada, dia merah sangat mangah kan. Jadi ya betul. Tapi kalau yang terbaiknya merah ni bukanlah merah yang terlampau, kita istilah dalam bahasa Inggeris panggil striking, yang terlampau menonjol, terlampau terang, betul, terlampau terang kan. Merun boleh, merah-merah yang Yati sebut tadi tentang pink dipanggil merun ya kan, bagaimana pendengar kita sebut merun, Hajah Hafizah disebut merun, okey boleh. Sebab itu bukan warna yang terang, jadi hukum pakai warna merah boleh selagi mana warna merah ni tidak terlampau menonjol, tidak terlampau menonjol. Kalau kita lihat daripada hadis yang saya sebut tadi tu, yang kisah Sayyidina Umar dia mengarahkan sahabat itu lelaki, lelaki. Maksudnya kalau dia tertonjol sangat sehingga dia menunjuk sahabat ni balik untuk menukar pakaian yang lain. Sebab dia boleh menimbulkan ni. Tapi merah boleh, hukum asalnya harus. Kalau dia membawa kepada itu, barulah jatuh hukum haram dan sebagainya, hukum haram. Jadi pakai baju merah hukumnya harus. Okey. Dari sudut psikologi, personality psychology, warna merah ni sebenarnya dia, kalau kita melihat warna merah terlalu lama, terlalu banyak, dia akan menyebabkan tekanan. Saya tak silap pada pertemuan kita lepas, kita bila bicara tentang baju warna hijau, dan bila saya kaitkan, saya tanya pada sahabat saya Dr. Mahjudin Tumin, pakar ortopedik, pakar bedah juga di hospital di Johor Bahru. Dia menyebutkan bahawa bila saya bawakan kenyataan ini, dia kata ya, ada kebenarannya. Sebab itu bila di ward, doktor melawat pesakit dengan kod warna putih. Dia pakai baju warna putih. Sebab kalau terkotor, dia akan lihat kotor, dia akan cuci ataupun dia akan tukar kod yang lain sebelum dia pergi menziarahi ataupun memberi rawatan kepada pesakit-pesakit lain. Tapi bila mana kita masuk dalam bilik pembedahan, pesakit akan diminta menukar baju kepada warna-warna hijau. Dan juga doktor yang berada di bilik pembedahan juga warna hijau. Selimut yang menyelimuti pesakit yang dibedah itu juga warna hijau. Kenapa warna hijau? Alhamdulillah telah dibenarkan oleh sahabat kita di Radio IKIM pada pertemuan lepas. Dia kata dia bertugas di hospital di bilik pembedahan. Dia kata betul, warna hijau ni dapat mengurangkan stres mata kita. Dapat mengurangkan stres mata. Jadi darah berwarna merah. Jadi kalau kita melihat darah banyak, Allahumma SWT, dia akan merosakkan mata kita. Sebab itu kalau kita rujuk dalam satu kitab dipanggil Adabus Syafi'i, ada 4 perkara yang merosakkan mata. Kata Imam Syafi'i, yang pertama adalah melihat najis. Iaitu kalau lepas membuang air besar ke apa, terus flush, jangan di belik-belik najis gitu. Maksudnya melihat najis. Dan ikut dari sudut sains pula, pada najis manusia ni, dia ada satu bakteria yang boleh berterbangan sejauh 4 meter. Sejauh 4 meter. Sebab itu kita bicara bilik master bedroom ada tandas, tidur malam kena tutup pintu sebab ada
bakteria yang boleh berterbangan yang sejauh 4 meter. Jadi kita bayangkan berus gigi kita di Allah berus gigi kita di Allahumma salli tak payah, ada gangguan sekejap. Berus gigi kita ditandas Allah SWT, kalau boleh ada penutupnya ada penutup supaya Allah SWT bakteria yang berterbangan tu tidak hinggap pada berus gigi kita. Itu dari sudut itulah yang kita nak bicara. Dan bakteria ni kalau ikut kajian saya pernah terbaca adalah bakteria yang boleh menyebabkan penyakit hepatitis. Itu bahaya kan. Sebab itu plus terus. Yang kedua, kata Imam Syafi'i adalah melihat darah. Melihat orang yang mati dibunuh. Melihat darah dia akan merosakkan mata. Dia merosakkan mata. Okey. Yang ketiga kata Imam Syafi'i adalah membelakangkan kiblat. Jadi anak kita yang belajar, anak kita yang ni membelakang kiblat akan merosakkan matanya, pandangannya. Yang keempat saya lupa. Yang pertama melihat orang yang mati dibunuh, yang kedua melihat najis, yang ketiga Allah SWT membelakangkan kiblat. Yang keempat saya lupa, nanti yang keempat kalau saya ingat saya akan beritahu insya-Allah. Okey, itu yang disebut. Okey, jadi melihat darah boleh menyebabkan mata kita stres. Itu disebut bahawa Allahumma salli warna merah ni boleh menyebabkan tekanan sebenarnya. Yang kedua dari sudut psikologi, dari sudut personality psikologi, dia warna yang menimbulkan kemarahan dan juga kekecewaan. Warna merah ni warna yang menimbulkan kemarahan dan kekecewaan. Tapi dari sudut cinta, nanti kalau cinta mekar, cinta dia bunga ros warna merah. Bunga ros warna merah. Itu melambangkan cinta yang mekar. Itu dari sudut cinta lah. Sebab psikologi ni dibaca macam ada psikologi dari sudut personality, ada psikologi dari sudut emosi, dia ada banyak bidang psikologi ni bidang psikologi ni. Jadi dari sudut personality, dia warna yang menimbulkan kemarahan, dia memberi isyarat bahawa merah ni warna menimbulkan kemarahan, garang, dan juga boleh mengisyaratkan pada kita warna yang menimbulkan kekecewaan. Okey, warna merah juga dikaitkan dengan warna tenaga. Itu kalau kita lihat masyarakat kita, masyarakat Tionghoa, masyarakat sahabat kita masyarakat Tionghoa di warna merah. Okey, warna merah. Kalau tanya mereka adalah sebab-sebabnya. Merah ni nak mengalau roh jahat dan sebagainya kan. Yang kedua, merah ni warna semangat yang membara, dikaitkan dengan tenaga, energi. Itu dari sudut psikologi. Dari sudut Allah SWT kesihatan, bila pakai warna merah ni, dia akan merangsang degupan jantung dan pernafasan. Dia akan menyebabkan kita punya pernafasan kita agak laju. Merah ni antara keburukan dia lah. Yang seterusnya menaikkan tekanan darah, warna merah ni. Yang ketiga meningkatkan metabolisme badan. Okey, ni yang terbaik lah. Merangsang kelenjar adrenal, adrenal, kelenjar kecil yang memproduksi jenis hormon di dalam tubuh. Ini yang disebut warna merah ni, antara yang kita bincang tentang warna merah, insya-Allah. Okey, kalau dah selesai kita nak masuk dalam warna seterusnya, Yati, warna hitam. Tapi kalau kita nak respon daripada sahabat kita, boleh insya-Allah. Boleh. Sebab kita ada sahabat kita tanyakan Ustaz, adakah warna merah jambu juga Ustaz, warna pink, dia dikategorikan sebagai merah juga Ustaz? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Merah jambu ni kalau kita nak kategorikan dia, sebab itu merah jambu dalam bahasa Arab dipanggil wardi. Dia ambil daripada kalimah wardah. Wardah ni bunga ros. Wardi ni bunga warna merah jambu. Warna merah jambu ni kalau saya kategorikan dia dalam warna yang cerah. Dia boleh diiktibarkan dengan warna putih. Warna putih. Jadi warna yang lembut, warna yang lembut. Dia bukan tergolong dalam golongan warna yang merah yang boleh menyebabkan kita sakit mata ataupun boleh menyebabkan otot mata kita stres. Sebab dia adalah warna-warna yang lembut. Sebab itu bila kita sebut warna putih ni bukan sepetulnya putih. Tapi kalau pakai putih yang terbaik. Tapi kalau pakai yang cerah, sama ada pink, merah cerah, hijau cerah, biru cair, biru yang cerah, krim
krim macam saya pakai sekarang ni, warna krim. Itu warna-warna yang saya kategorikan dalam warna putih, warna cerah. Jadi pink dia tak termasuk dalam warna merah. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita beralih kepada warna seterusnya Ustaz untuk kali ini. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya kita bincang tentang warna hitam. Warna hitam. Warna hitam daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an, dia meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW keluar daripada rumah memakai baju bulu, bulu binatang yang berwarna hitam. Okey. Dan kalau kita lihat pun hadis daripada Ummu Hani bahawa Nabi SAW sewaktu pembukaan kota Mekah, baginda mengenakan serban dan baju berwarna hitam. Baju warna hitam. Kenapa? Rupa-rupanya baju warna hitam ni adalah baju perang Nabi SAW. Baju perang. Okey. Baju perang ni yang pertama, apa kebaikan baju perang warna hitam? Warna hitam ni warna yang dia tidak dilihat sebagai kotor. Kita bincang kalaulah berperang ketika itu memakai baju yang warna cerah, warna putih. Nabi perjalanan daripada Madinah merempuh padang pasir kan, perjalanan yang jauh sampai ke Mekah, pasti baju yang dipakai oleh tentera-tentera Islam ni akan kotor, berdebu, akan tidak dilihat sebagai bersih. Jadi dia memberi isyarat kepada tentera musuh bahawa orang Islam ni dia Allahumma salli dah hilang tenaga dah. Dari sudut pakaian nampak dah hilang tenaga dah, macam tak terurus dah sebab warna putih. Sebab itulah pakaian perang Nabi SAW adalah warna hitam. Warna hitam. Kalau kita lihat tentang tu. Yang kedua, Yati, kalau kita lihat dari sudut masyarakat Melayu kita, sebab itu di belakang saya ni gambar pendekar, gambar pendekar silat. Kita lihat pakaian kita panggil seni mempertahankan diri, ada dua je hitam. Yang pertama ninja Jepun, yang kedua adalah pakaian silat. Kalau kita lihat karate putih, taekwondo putih, judo putih, apa lagi, semua putih kan, semua putih. Yang hitam kalau ada lagi tolong betulkan saya. Yang saya dapatkan ni adalah warna hitam, pakaian silat dan ninja. Kenapa? Rupanya pakaian warna hitam ni, kenapa Nabi pakai ketika perang? Antara kebaikan dia adalah warna hitam dia nampak gah, nampak hebat. Sebab itu orang kata hitam itu apa nama? Keunggulan. Hitam itu keunggulan. Hitam itu menawan kan? Hitam itu menawan. Jadi orang yang pakai warna hitam ni dia nampak gah, nampak hebat. Nampak ni. Kalau kita bincang dari sudut trainer, motivator kan, mereka bila membentang sesuatu ataupun mereka ni bila dalam training, mereka gemar untuk memakai warna hitam. Kadang-kadang kot hitam, seluar hitam, kadang-kadang baju kemeja hitam. Hitam ni warna yang akan menimbulkan Allah SWT dari sudut psikologinya level confident yang tinggi, keyakinan yang tinggi. Okey. Satu ialah kalau kita memiliki badan yang tak ideal, mungkin pada bahagian perut kita lebih tertonjol. Kalau pakai warna cerah dia akan nampak jelas tertonjol. Tapi kalau warna hitam dia akan menutup bentuk badan kita. Jadi kalau kita yang bercakap di hadapan nampak macam hebat, nampak macam gah, tak menunjukkan bentuk badan kita, jadi kita akan ada sedikit level confidence kita meningkat untuk kita bercakap di hadapan orang ramai. Orang tak fokus pada bentuk badan kita. Sebab itu warna hitam ni warna yang menutup bentuk badan. Sebab itu Nabi SAW pakai pergi perang. Ada juga di kalangan tentera Islam ketika itu yang memiliki perut yang besar, perut yang besar. Okey, yang buncit dan sebagainya. Bukan semuanya kurus, semuanya sasa, tak, ada juga di kalangan yang ni. Jadi warna hitam ni akan menutup semua bentuk badan dan dilihat sebagai orang yang kuat, yang hebat. Sebab itulah kalau kita lihat silat, ninja apa semua, dia warna hitam. Dia melambangkan Allah SWT kehebatan sebenarnya. Sebab itu kita bincang yang kedua adalah pakaian perang, dan yang ketiga adalah dia tidak dilihat sebagai kotor.
Okey, dari sudut psikologi pula, dari sudut personality, warna hitam ni, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Okey, saya terbaca satu komen daripada Zaitun Hasan. Dia kata, Ustaz, warna merah dulu saya pakai, orang cakap nanti kena kejar lembu. Kena kejar lembu. Ada satu kajian, saya kalau siapa suka tengok cerita, dia kajian daripada TV Amerika Syarikat tu. Dia Mythbusters. Mythbusters ni dia apa juga yang mitos-mitos ni dia akan buat uji kaji. Jadi betul tak betul. Jadi rupanya merah ni bukan warna, bila lembu tengok warna merah ni lembu akan kejar tak. lembu tak tertarik dengan warna merah. Yang warna merah tu sebenarnya yang El Matador tu, dia pun bukan warna merah, warna pink. Kalau kita lihat warna pink sebenarnya. Jadi dia bukan kerana warna merah tu lembu akan marah, tak. Itu telah dibuktikan dalam tu Okey, insya-Allah. Okey. Dari sudut psikologi penampilan ataupun personality, warna hitam ni dilihat kurus. Kan? Jadi orang yang badan besar ni dilihat kurus. Jadi orang perempuan, walaupun warna putih ni pakaian yang terbaik atau atyab wa athhar, jadi kita boleh ambil warna putih ni untuk ibadah. Sebab itu telekong kita kena warna putih. Sebab kalau telekong kita dah kotor, kena pula kita lipat gulung dalam sejadah, kita tak tahu dia tu kotor ke tak kotor. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, jadi warna putih, jadi akan jelas kelihatan kotor. Jadi pakaian di luar, kalau kita pakai di luar tu sebaiknya warna hitam. Sebab warna hitam ni warna yang menutup Allah SWT, warna yang menutup bentuk badan seorang wanita. Jadi saya tibarkan bukan saja warna hitam, warna yang lebih gelap. Warna yang gelap ni warna yang menutup bentuk badan. Jadi orang perempuan digalakkan untuk pakai baju warna hitam lah. Ada orang kata, Ustaz, hitam ni ada pakaian orang-orang Nasrani, kegemaran orang-orang Nasrani. Okay, kalau kita niatkan bahawa kita pakai baju warna hitam ni mengikut Nasrani, itu hukumnya haram. Tapi kalau kita pakai warna hitam, itu hukumnya harus. Sebab Nabi SAW juga pakai warna hitam. Itu yang disebut ada psikologi personality, dia dilihat kurus. Okay. Yang kedua, dia memberi rasa perspektif dan mendalam daripada apa yang dilihat. Sebab itu kadang-kadang trainer, kadang-kadang dia warna hitam ni dia memberi rasa perspektif dia dan mendalam daripada apa yang dilihat. Yang seterusnya, kalau kita lihat, okey, ini kita selesai warna hitam saya. Cuma saya nak bicara tentang apa kebaikan. Kalau kita boleh berhenti rehat sekejap, nanti kita sambung balik tentang rasional dari sudut akhlak. Kita rangkumkan semua pakaian-pakaian yang ada ni dari sudut warna putih, warna hijau, warna merah, warna hitam. Kita akan rangkumkan semua, insya-Allah. Ya, semua tu insya-Allah kita akan rangkumkan selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik, perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut, kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi perkongsian kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Kita mulakan tadi dengan warna merah untuk penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita pergi pada warna hitam dan kita sambung lagi Ustaz untuk hujung ni sebagai kesimpulan untuk semua warna-warna yang telah Ustaz kongsikan bersama dengan kita. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Dah nak habis rupanya. Okey.
Apa yang kita dapat ambil, pertama dari sudut rasional akhlak. Tadi kita dah bincang dari sudut rasional kesihatan, kita dah bincang dari sudut rasional psikologi. Kita rangkumkan semua putih, merah, hijau dan hitam yang kita bicara tadi tentang pakaian perang dan pakaian yang mudah yang tidak mudah kotor. Sebenarnya dari sudut rasional akhlak, pakaian ini merupakan suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita tahu. Pakaian ini merupakan suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau saya bincang nanti insya-Allah selepas ni kita akan masuk bab selipar dan kasut Nabi SAW Yati. Disebut bahawa Nabi SAW bila memakai kasut, selipar, sandal, capal, Nabi akan mendahulukan kaki kanan, dan bila menanggalkan kaki kiri, kaki pertama dilepaskan daripada selipar tersebut, kemudian kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada selipar. Kenapa? Ini cara Nabi terima kasih dengan selipar ataupun kasut. Sebab kasut telah menyelamatkan kaki Nabi daripada kotoran. Yang kedua, kasut telah menyelamatkan kaki Nabi SAW daripada benda-benda tajam yang berbahaya yang boleh menyebabkan kaki Nabi cedera. Jadi kasut dan selipar ke, capal ke, sandal yang kita panggil tu, alas kaki ke, itu semua adalah suatu yang sangat berjasa pada kita sebab dia menjaga kaki kita daripada kotoran, daripada benda-benda tajam. Okey. Ada satu lagi yang sangat berjasa pada kita adalah pakaian. Pakaian sangat berjasa pada kita. Sebab apa? Pakaian telah menutup aib kita. Pakaian telah menutup aurat kita. Sebab itu kalau tiba-tiba dia tunduk ke, dia bongkok ke, tiba-tiba koyak, dia terus lari. Sebab ketika itu keaibannya mungkin terlihat ataupun keaibannya tersingkap. Jadi sebab itu mereka lari. Jadi oleh kerana sebab ada pakaian yang menutup aurat kita, pakaian yang menutup Allah SWT, keaiban kita, dia adalah merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya tertarik dengan suatu, saya pernah terbaca seorang dia profesor di tak silap saya di US kan. Bila dia menyampaikan suatu, dia membentang kertas kerja yang dihadiri ketika itu ramai di kalangan orang yang bukan Islam lah, orang-orang barat yang bukan Islam. Lepas tu dia kata, doktor, kamu ni memiliki pendidikan yang tinggi sehingga profesor doktor, memiliki pendidikan yang tinggi. Kenapa kamu berpakaian seperti pakaian orang yang tidak ada tamadun? Kenapa kamu berpakaian seperti pakaian orang yang tidak ada tamadun? Dia menggambarkan bahawa pakaian Islam ni pakaian yang menutup, yang berhijab, pakai tudung, kemudian pakai jubah ni pakaian yang tidak bertamadun. Lalu dengan selamba dia, dengan mudah jadi patahkan hujah tersebut, profesor ni menjawab bahawa kita kalau ingat kembali, manusia ini asalnya daripada dia tidak berpakaian. Yang tinggal di gua-gua, hanya memakai cawat, menutup bahagian-bahagian tertentu sahaja kan. Itu pakaian dulu. Bila perkembangan peredaran masa dan teknologi, kita makin berkembang dan orang yang berpakaian. Sekarang orang dah jumpa suatu teknologi berpakaian. Jadi adakah kamu kata yang berpakaian sebagaimana aku pakai ini tidak bertamadun? Sedangkan aku lihat kamu yang kembali kepada zaman yang awal manusia yang tidak menutup, hanya menutup pada bahagian-bahagian tertentu je. Jadi terdiam ketika itu. Jadi pakaian ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 26, boleh baca di skrin kita ni. Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Yang demikian adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kamu sentiasa ingat. Ini